Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Nampaknya line okey ya. Betul tak? Line okey dekat TikTok dan juga dekat page. InsyaAllah okey ya. Jom kita baca Quran dulu. Muka surat 172. 172 surah surah apa ni? Surah Al-A'raf. Ayat 164 ya. Ayat 164. Okey, line okey semua nah. Okey, insya-Allah. Surah Al-A'raf ya. Muka surat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Falamma 'atau 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Wa idh ta'adzana rabbuka layab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati
لعلهم يرجعون وخلف من betul kan ni? Fakho, Masya Allah tu saya heran tu apa dia yang punya kaya-kaya apa dia pada tengok. Okey. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم. Okay, Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dah hadiahkan bacaan ni pada kedua ibu ayah kita ya. InsyaAllah kepada guru-guru dan juga orang yang banyak berjasa kepada kita, InsyaAllah semoga mereka mendapat bahagian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama-sama lagi. Saya usah minum sana. Okay. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita berhimpun sekali lagi dengan izin Allah bersama-sama untuk kuliah fardu ain dalam bab aqidah, iaitu bab yang penting dalam ilmu fardu ain, iaitu bab ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah, ilmu pegangan, ilmu yang menjadi akar kepada agama ya, iaitu ilmu tauhid. Jadi hari ini kita bincang sambungan lagi iman kepada 6 perkara, dan ini adalah keimanan kepada malaikat. Malaikat tu maknanya banyaklah malaikat ya. Muka surat berapa? Apa? 38. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Kita tengok dalam buku ni dia kata nombor 2 lah. Nombor 2. Okey, beriman kepada malaikat. Kejap ya, saya nak tengok sambil-sambil saya rujuk kitab yang lain juga. Okey, alhamdulillah setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibekalkan satu malaikat yang menjaga dia. Ya, kita semua ada malaikat masing-masing yang jaga mata, jaga telinga, jaga semualah. Itu dipanggil malaikat hafazah. Malaikat hafazah ya, yang menjaga manusia lah, selain daripada yang 10 malaikat tu. Dan kena ingat juga malaikat ni selain pada malaikat hafazah, ada yang dinamakan sebagai malaikat katibin, yang mencatat. Raqibun atidun. Bukan raqib atid, bukan 2 orang, bukan 2 malaikat yang berbeza. Malaikat raqib atid ni malaikat yang mencatat, yang sentiasa mengawasi, yang sentiasa mencatat apa yang kita buat. Kita buat apa pun dia catat. Yang pahala ke, yang dosa ke, yang tak mendatangkan pahala ke, kita terlupa ke, kita tidur ke, semua dia catat. Semua dia catat sebagai
pengadilan kita dekat akhirat nanti. Jadi kalau kita yakin yang tu, kita memang sangat takutlah. Kerana apa yang kita buat, sama ada orang ke tak ada orang ke, malaikat raqibun atidun ni memang akan sentiasa mengawasi dan sentiasa mencatat. Dia ada saja, dia sentiasa ada. Dia kiranya sifat dia sentiasa hadir. Sentiasa hadir. Manakala kita duduk seorang, bukan kita duduk seorang sebenarnya. Kita ada malaikat raqibun atidun. Raqib, atid, dal. Atidun. Jadi maknanya raqib atid ni malaikat yang sentiasa hadir, yang sentiasa mencatat apa yang kita buat. Termasuklah orang sakit merintih pun dia catat juga. Penuh. Hari ni saja banyak mana dia tulis. Jadi kita duduk seorang-seorang tak kan? Dia dalam bilik. Kita duduk dalam bilik, kita duduk aduk apa mandi. Dan ni lah maksudnya apa dia akan sentiasa ada lah. Kadang-kadang kita pakai baju kan. Kita duduk bunyi-bunyi lah. Kita marah ke orang kan. Kan kita mau bebe-bebe lah. Kita marah ke orang tu. Kita kata ke orang. Padahal orang tak, bukan ada pun. Tak ada, kita seorang je. Tapi kita duduk bercakap lah. Dia meluat sangat Dia ni kan memang ya kurang sekolah dengan dia ni kan. Semua dia tulis. Siapa pun tak tahu. Yang kita buat secara sembunyi-sembunyi semua dia tulis. Yang dia nampak semua dia tulis. Cuma dia tak tahu hati kita je. Ikhlas tak ikhlas dia tak tahu. Tapi dia tulis semua. Yang mubah, yang haram, yang mendatangkan pahala, semua dia tulis. So yang tu memang ada sentiasa lah. Ya, yang tu memang tak boleh lari. Dan kita kena yakin bahawa malaikat hafazah tu yang menjaga. Tapi malaikat raqibun atidun ni yang mencatat. Dia mencatat. Cuma kedudukan dia tu ada orang kata masa tidur dia seorang duduk di atas, seorang duduk di kaki. Seorang duduk di kepala, seorang duduk di kaki. Kalau kita duduk, seorang kiri, seorang kanan. Kalau kita berjalan, seorang duduk depan, seorang duduk belakang. Duduk tengok aja kita. Tak tidur. Kita kadang nak buat baik kan. Kita lagi orang tak nampak kita buat baik tu rasa tak puas hati kan. Jangan risau. Dia dah tulis dah. Kita tulis, kita sedekah secara sembunyi pun dia dah tulis dah. Tapi semua tu akan dipersembahkan kepada Allah SWT. Hanya Allah yang tahu yang mana satu yang ikhlas. So kalau kita tahu yang tu kita sangat jaga-jagalah. Sebab kita ni tahu yang kita akan mati lah. Kita akan mati dan kita akan diadili oleh Allah SWT. Apa saja kita buat, duduk seorang ke, duduk ramai ke, apa saja yang kita buat, semuanya ditulis oleh malaikat. Ya? Macam kita main ni lah, kita main mengaji kan. Kita main mengaji hari ni, malaikat tulis. Ikhlas tak ikhlas, hak tu nanti. Dia bila dia naik ke langit ketujuh, nanti baru Allah tahu yang mana satu yang ikhlas, yang mana satu yang tak ikhlas. Sebab tu saya tak suka kita berniaga di dalam masjid. Memang tak boleh lah berniaga dalam masjid. Sebab kita takut kita main, kita nak berniaga. Bukan kita nak main mengaji. Boleh kita nak mengaji, kita mengaji je. So kita jangan campur dengan urusan yang lain. Tapi dia dapat pahala juga. Kalau main mengaji dalam majlis ilmu, dia dapat juga. Cuma saya takut nanti tak dapat keberkatan lah. Okey, sekarang ni kita tengok. Malaikat ni bilangan sangat banyak. Dan tak wajib untuk kita tahu berapa bilangan. Melainkan yang 10 tu. Melainkan yang 10 tu. Yang 10 tu lah. Jadi Allah menciptakan malaikat daripada cahaya. Allah menciptakan malaikat daripada cahaya. Allah menciptakan manusia daripada tanah. Allah menciptakan jin daripada api. Allah menciptakan manusia daripada tanah. Tanah tu pula diambil dari beberapa jenis tanah. Kemudian digaul-gaul lah. Kita kata disebati kan. Jadilah rupa manusia. Rupa kita, kalau kita tengok cermin, memang kulit kita tak lari pada warna tanah. Warna tanah. Tak ada warna kapas, tak ada warna tanah. Tengok muka kita kat cermin. Muka kita warna apa? Warna tanah. Ada tanah yang putih, ada yang tanah merah, ada yang tanah liat, ada yang tanah. Dia tengok jenis tanah lah. Tapi semua muka tanah.
Semua muka tanah. Dan pengakhiran kita pun ke tanah juga. Kita akan ditanam di dalam, tak akan masuk dalam tanah juga. Cuma roh kita tu diciptakan oleh Allah SWT, ditiupkan dalam badan kita yang berasal daripada tanah tu. Cuma kejadian roh tu tidaklah boleh dijawab ya, kerana bila ada orang tanya pasal, Allah kata kalau ada orang tanya pasal, ada bertanya tentang roh, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Kita tak tahu roh tu berbentuk ke tidak, kita tak tahu. Sebab yang kita bercakap ni badan. Ni yang berbentuk sekarang, muka-muka rupa kita semua ni sarung dia. Sarung dia saja, sarung hak daripada tanah tu. Tapi roh kita di dalam tu kita tak tahu, tu urusan Allah SWT. Roh tu yang nak kembali kepada Allah SWT tu, kita tak tahu. Sampai macam tu lah kiranya ya. Ustazah, ada hamba Allah tu kata kita bukan jadi dari tanah, kita daripada mani. Ya, memang. Siapa kejadian asal itu daripada mana? Mani tu kemudian. Asal itu daripada mana? Adam daripada mana? Daripada tanah ya. Allah ciptakan malaikat ni daripada cahaya. Daripada cahaya. Sebagaimana dia menciptakan Adam alaihissalam daripada tanah liat. Tu, tak mana lagi yang kita tak cipta daripada tanah tu. Kadang-kadang kita ni pun kadang-kadang banyak saya tengok orang ni dia argue dengan akal. Macam video-video saya dah masuk kat TikTok kan, saya tengok kan orang yang duk komen tu kebanyakan dia guna akal. Dia guna akal. Jadi paling kita risau, sebab tu kita suka benda ni kita share. Antum kena share banyak-banyak ya. Sebab kita bagi ilmu pada orang ramai. Anak-anak muda sekarang dah tak baca kitab dah. Mereka suka guna logik akal. Dia guna logik akal. Jadi macam tak salah jawapan dia bila dia kata ada orang kata tak jadi pada tanah, jadi tak ada pada mani. Sebab apa senyawaan mani tu dengan telur tu? Dia tak tahu asal penciptaan manusia tu disebut di dalam hadis Nabi dan Quran. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jin wa khuliqal jannun min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan daripada cahaya, jin diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada apa yang diterangkan kepada kamu semua, iaitu daripada tanah. Kita share ya, bagi dapat ilmu pada orang muda sekarang dah tak mengaji. Mereka sibuk dengan urusan-urusan yang lain ya. Dia tak sibuk dengan urusan pengajian. Tu jadi masalah tu. Tempat kediaman malaikat adalah di langit. Tu ciri-ciri dia ya. Tempat kediaman malaikat adalah di langit, tetapi mereka dapat turun dari langit dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan dari cahaya, tempat tinggalnya di langit. Dia turun kalau Allah perintah saja. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jibril. Jibril ni banyak nama dia. Ada yang kata ada sebut nama tu pada 8 nama. Satu Jibril, satu Jibrail. Tapi yang paling famousnya Jibril. Kalau kata Jibrail pun okey. Jibril boleh, Jibrail boleh, tapi ada lagi nama-nama lain lah dalam kitab-kitab ya. Tapi kita sebut Jibril lah. Apakah yang menghalang engkau jika engkau ziarah kami? Nabi kata, lebih banyak lagi dari yang biasa engkau lakukan. Jibril menurunkan ayat yang artinya, dan berkatalah malaikat, kami tidak turun semasa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu. Wahai Muhammad, dialah juga yang Allah itu menguasai serta mentadbir apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita, serta apa yang di antara itu, dan tiadalah Tuhanmu itu lupa. Surah Maryam ayat 64. Jadi malaikat ini dia makhluk yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya buat apa yang Allah perintah, tidak melakukan dosa. Tak macam manusia. Manusia melakukan dosa, tapi malaikat tidak melakukan dosa. Manusia banyaklah membuat dosa. Banyak buat dosa. Ada tak yang tak buat dosa? Semua yang berdosa. Tapi pasal apa bila orang buat dosa kita suka sangat
seronok sangat bila orang buat dosa. Contoh kalau orang membunuh, kita komen kat orang membunuh tu, memang begini lah, patut bunuh dia balik dah, patut tikam dia balik lah. Sebab apa? Sebab kita memang suka nampak dosa orang, tak nampak dosa kita. Mana ada manusia yang tak buat dosa? Tapi manusia yang berdosa tu, apabila dia bertaubat, maka Allah terima taubatnya, dia seperti orang yang tak berdosa. Sebab itulah jangan mengintai-ngintai dosa orang. Jangan mengintai-ngintai dosa orang. Jangan mengintai-ngintai dosa orang. Nah, kalau kita mengintai-ngintai dosa orang, kita takut nanti dosa orang tu pula berbalik pada kita. Kan baru ni kes suami dia tikam bini dia kan. Kita, apa yang kita boleh buat kalau kita nampak berita macam tu? Diam je lah, doa kat dia. Jangan nak pergi tambah api lagi. Ada yang kata, apa kata, ambil dia, tikam macam mana dia tikam bini dia. Maknanya dia apa sumpah perangai orang tu juga. Betul tak? Dia kata, jangan tangkap. Tangkap tu tak apa, jangan berpenjara. Ambil tu, tikam balik macam mana dia tikam bini dia. Maknanya hang pun ada hati juga nak buat macam dia. Nampak? Kan kalau orang buat dera orang, ambil dia dera macam tu juga, dia akan kata, buat macam tu juga bagi dia rasa. Okey, macam ni, kita buat dosa pahala ni, kita tak boleh masuk campur. Sebab urusan dosa pahala dia dengan Allah. Tahu tak kita ni, kita punya dosa pun banyak mana yang kita sendiri pun tak perasan. Malaikat duk catat tadi, raqibun atidun, duk catat, duk catat kita punya amal, kita dosa kita, pahala kita duk catat. Dan kita pun nak mati, ada orang tengah bercakap mati. Sebab dah sampai masa mati. Tengah bercakap mati, tengah makan mati, tengah jalan nak pergi kerja mati. Sebab tu dia kata jangan terlalu panjang angan-angan untuk duduk atas dunia ni. Nak buat bisnes besar, nak kereta besar, nak besar ni. Semua je nak besar. Lalah apa tak dapat badan je besar. Dengan perut besar. Cakap besar. Hak lain tak dapat. Jadi dia semua nak begitu, nak begini. Ramai orang yang tak sempat sampai pada angan-angan dah mati. Dan kita sekarang tak tahu sama ada daun kita tu dekat sana tu dah jatuh ke belum, luruh ke tidak. Kalau luruh saja daun yang bertulis nama kita, maka kita tinggal beberapa hari je lagi. Apakah persiapan kita untuk akhirat? Apakah persiapan kita untuk akhirat? Adakah amalan yang kita buat selama ni Allah terima ke tidak? Kita pun tak tahu. Takut hak kita buat macam banyak, tapi terupanya yang terima sikit dia. Habis sedekah ke orang masa duk mengantau. Tak ada kerja, mengantau ke orang. Takut kan? Waalaikumsalam semua. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat ni sebab bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu. Allah lebih pada tu lagi. Lebih mampu lebih pada tu lagi. Tapi Allah nak menunjukkan betapa disiplinnya Allah dalam urusan pentadbiran. Ada orang ni bahagian ni, ada orang ni bahagian ni, ada orang bahagian ni. Jadi, tapi Allah mampu dah, Allah tahu semua dah. Dan Allah boleh buat seorang-seorang, boleh buat sendiri-sendiri. Tapi Allah ciptakan kerajaannya. Subhanallah. Allah menciptakan malaikat terlebih dahulu daripada manusia. Allah cipta malaikat dulu, baru cipta manusia. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum yang bagi hadiah ke Ustazah, alhamdulillah. Allah cipta malaikat dulu, baru cipta manusia. Kemudian bila Allah cipta manusia, Allah nak jadikan mereka khalifah. Masa Allah cipta manusia, Allah suruh malaikat tunduk kepada manusia, iaitu Adam. Mereka tunduk dah? Mereka tunduk. Kecuali Iblis. Fasajadu illa Iblis. Tapi bila Allah nak cipta manusia sebagai khalifah, malaikat kata, adakah Allah nak mencipta orang yang boleh berbunuh-bunuhan, berbantah-bantahan di atas muka bumi? Allah bukan cipta manusia lagi. Dia tengok siapa tu? Dia tengok jin. Malaikat tengok jin. Sebab jin memang macam tu perangai dia. Kalau Allah cipta manusia daripada tanah,
malaikat daripada cahaya, jin daripada api. Itu betul. Malaikat manusia berkahwin, jin berkahwin, tapi malaikat tak, sebab dia tidak ada lelaki dan perempuan. Malaikat tidak ada lelaki dan perempuan, tidak ada nafsu, maka tak kahwin. Yang kahwin ni jin dengan manusia. Makan pun sama juga. Manusia makan, jin makan, malaikat tak makan. Jadi Allah SWT memberitahu kepada semua malaikat bahawa manusia akan diciptakan untuk dijadikan khalifah. Allah cipta jin, malaikat dulu. Kemudian Allah ciptakan manusia, dan Allah bagi tahu kepada malaikat yang akan diciptakan manusia ni akan jadi khalifah ke atas muka bumi. Jadikan khalifah atas muka bumi. Maka wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dan berkata, adakah engkau nak menjadikan di bumi itu orang yang membuat bencana dan menumpah darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami ini selalu dan sentiasa bertasbih dan memujimu dan mensuci kamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak ketahui. Okey, sebab itulah bila malam Lailatul Qadar, bila malam Al-Qadar, manusia bangun dan solat kepada Allah, ibadat kepada Allah. Ketika itulah Allah kata balik pada malaikat, ingat tak dulu yang kamu kata aku cipta manusia untuk berbunuh, manusia yang akan melakukan pembunuhan, kacau bilau di atas muka bumi. Cuba hang tengok sekarang apa yang hamba aku sedang buat. Allah bangga dengan kita ni bila kita bangun Al-Qadar, malam Al-Qadar. Jadi Allah kata, cuba tengok mereka buat apa. Mereka tak tidur, mereka baca Quran. Mereka tak tidur, mereka bangun semayang. Mereka tak tidur, mereka zikir. Inilah yang hampa tak tahu dulu. Aku bagi tahu, kata aku tahu apa yang hampa tak tahu. Kalaulah Allah jadikan malaikat, sebab malaikat kata kami ni sentiasa bertasbih dan sentiasa sujud kepada kamu. Pasal apa yang cipta manusia jadi khalifah? Kami ni yang lalu duduk sujud. Kalaulah malaikat jadi khalifah atas muka bumi ni, tak ada apa yang ada, tidak ada perkembangan atas muka bumi. Sebab malaikat tidak ada nafsu, tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Pasal malaikat dalam bumi ni tak datar je. Kita tengok kita, bangunan tinggi ada, bangunan rendah ada pokok bunga warna kuning, warna merah, ada taman, ada apa. Sebab Allah dia lebih tahu lagi. Sebab tu khalifah daripada manusia itu, dari manusia itu, khalifah tu daripada kalangan manusia itu sendiri. Sebab yang nak huni bumi itu manusia itu sendiri. Kelebihan manusia berbanding malaikat. Apakah kelebihan manusia berbanding malaikat? Ustazah tolong bezakan jin dan iblis. Okey, jin dan iblis sama macam mereka jin juga. Iblis tu ketua dia. Ketua dia sendiri. Okey, tu jin-jin. Syaitan tu, syaitan dia sifat. Syaitan dia sifat. Sifat jahat tu namanya syaitan. Ada dalam manusia, ada dalam jin. Tapi jin tu adalah kroni, keturunan daripada iblis. Okey? Tak ada. Kem solat di Penang tak ada. Ada orang tanya dah. Ada orang duk WhatsApp saya dah tanya, Dok Ustaz bila hari tak ada. Antum saya kata kalau saya bagi tarikh untuk pergi solat, antum ambil je. Di mana saja, di Shah Alam ke, di Al-Ustaz ke, sebab saya tak buat selalu. Saya bukan buat selalu, saya sibuk dengan kelas. Jadi saya buat masa saya free je. Bismillah. Jadi kalau antum pergi kalau Shah Alam tu tak jauh mana pun, dekat je, pergilah belajar. Nak ngaji ni dia tak boleh, dia tak, jangan kira jauh. Kira kita nak mati, esok nak bawa apa.
Yang paling saya risau daripada start nak dekat, dia faham kata nak ada kenduri. Tak boleh nak pergi. Saya tak nak ganti. Nak duit balik. Oh, jangan dia buat panggil tu, saya tak suka. Dia kalau fikir habis-habis. Nak masuk. Kalau tak masuk, bagi orang lain pergi. Ganti kita. Jangan cakap ambil duit balik tu, cerita saya nak kena duduk refund tu bukan seorang dua tu, cerita dia. Cerita payah. Lah kamu dah bagi duit, kita tak boleh pergi. Lah di sini, kenduri tu bukan priority. Yang saya sambung gagah. Yang priority kenapa duk kita tu? Solat 5 waktu. Solat 5 waktu itu harus belajar. Okey, murid-murid semua, jangan bagi alasan nak kenduri sana sini, okey? Dia duduk seronok sangat kenduri tu. Esok masuk dalam kubur tu siapa? Mati artinya duduk seorang-seorang dalam kubur, jawab sendiri. Belajar tak sembahyang? Tak pernah belajar. Pi belajar. Dekat ke jauh tak kisah. Yang penting kalau antum nak, dekat jauh pun jadi dah. Kalau antum tak mau, dekat pun jadi jauh. Alah, saya buat kalau orang ustaz pun tak pergi pun jangan duk risau lah. Bukan cerita dekat. Dah saya cerita bukan cerita dekat. Saya buat kat orang, dia buat al-ustaz. Orang al-ustaz pun tak pergi. Lepas tu pun apa gagah lah. Suruh buat kat Johor, suruh buat kat Melaka. Lah macam ni. Tempat tu di mana? Pi. Yang tu saja. Setuju Ustazah. Tempat tu tak mana? Pi. Jangan kira dekat jauh. Dekat jauh jaraknya di hati. Hati antum dekat dengan Allah, dekatlah jarak tu. Hati antum jauh daripada Allah, maka jauhlah jarak tersebut. Kelebihan manusia berbanding malaikat. Dia ada apa orang kata? Selingan. Al-Ustaz di mana? Al-Ustaz tak ada dah lah ni. Habis dah. Tarikh tu tak ada dah. Antum doa je lah. Pokok saya terbuka hati nak buat tahun depan. Kalau ramai sangat nak buat tahun depan, kita cuba buat. Kalau tak ramai, kita terus buat. Telah ternyata bahawa manusia itu lebih mulia daripada para walaupun kita buat kelebihan tadi, bukan laki, bukan perempuan, tak ada nafsu lah, tak ada dosa lah, tetapi manusia lebih mulia daripada malaikat. Dan manusia yang paling mulia siapa dia? Tak boleh jawab tu. Kulempang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, janganlah tak tahu pula manusia paling mulia. Nabi Muhammad lah paling mulia. Nabi Muhammad paling mulia. Okey, telah ternyata bahawa manusia itu lebih mulia daripada para malaikat sebagaimana yang diketahui tentang kelemahan malaikat untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Allah. Dia ada kurang juga. Bila malaikat ni diberikan nama beberapa benda berbanding dengan Nabi Adam AS diberitahu juga berapa benda. Sungguh pun mereka ni tak ada dosa, sungguh mereka ni tak ada nafsu, sungguh mereka ni bagus lah kiranya. Tapi bila suruh ingat, dia tak ingat. Sebab dia buat benda apa yang diperintah saja. Hak tak perintah dia tak erti. Dia buat, dia kira lurus, orang kata lurus bendui lah. Lurus bendui lah. Suruh sujud jangan tak panggung-panggung dah. Suruh duduk jangan tak panggung-panggung dah. Ada juga orang kata bagus kan. Oh, jurus lah budak tu. Suruh buat apa dia buat, tak bangkang. Macam tu lah malaikat ni sangat bagus ya. Jadi Allah memuliakan manusia dengan memurniakan ilmu yang tidak diberikan kepada malaikat. Itu Allah muliakan manusia. Dia juga diberi keistimewaan untuk mengenali berbagai jenis benda. Selain itu Allah memerintahkan malaikat untuk memberi penghormatan kepada Adam AS. Ini cukup dijadikan bukti bahawa Allah SWT sengaja menunjukkan bahawa memang manusia itu lebih utama dan mulia daripada malaikat itu sendiri. Allah SWT berfirman, okey, cuba buka Ustaz surah Baqarah ayat 31. Surah Baqarah ni dia buku akidah ni, nak hafal kan kulit pun tak ada dah. Ada depan akidah di sunnah wal jamaah. Dan saya rujuk satu lagi buku akidah Islam. Okey. Said Sabit. Tapi sebenarnya kita pakai Al-Quran ni kitab apa nama kitabnya? Kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ustazah berapa bayaran hantar location? Apa tu? Buat dah. Okey.
Ni macam ni. Ampun, bukan duduk semula. Muka surat tak sana. Surah Baqarah apa? Muka surat 6 ah. Okey. Ni, pi dekat Ustazah punya profile, ambil nombor telefon. Dengar betul-betul ni. Ustazah cakap dia tak dengar. Ustazah suruh save. Lepas tu dia pun mesej Ustazah tak boleh tekan. Siapa suruh tekan? Orang mak kata save. Save nombor tu memang link tu tak boleh tekan. Saya tak pandai nak buat. Antum pun. Saya bukannya advance sangat dengan TikTok ni. Antum save nombor tu atau WhatsApp. Atau WhatsApp. Bukan boleh kata tak kira dia pun marah tu. WhatsApp. WhatsApp tu rumah hijau tu lah. Okey, cuba baca Ustaz. Muka surat 6 ayat 30. Okey. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma' haula'i in kuntum sadiqin. Quran pun pula saya pakai. Quran pun pula pakai ni. Umairah. Semua daripada tahu. Bukan. Rautah kot ni. Kak Mariati hadiah buat saya. Okey, apa ni? Apa dia kata tadi? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Habis dah yang. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Malaikat sedang mencatat. Alhamdulillah. Apa tu? Nak banyak tu. Malaikat catat tu. Okey, ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku tidak menjadikan, itu kita baca dah ayat 31 tu. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada Engkau apa yang kau ajar kepada kami. Mana ilmu tu Allah tak ajar kepada malaikat, sebab tu dia tak tahu. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah. So jawapannya siapa lebih mulia? Malaikat ke manusia? Manusia. Manusia lebih mulia. Okey? Ni beriman pada malaikat. Antum kena beriman, maknanya antum membenarkan. Antum membenarkan bahawa adanya makhluk yang namanya malaikat diutuskan oleh Allah Subhanahu taala dengan tugas-tugas masing-masing. Mana dia? Tapi malaikat tu terlalu banyak bilangannya dan tak wajib untuk kita tahu semuanya. Semuanya kita tak boleh tahu, tapi kita kena tahu tugas yang 10 tu, sebab 10 tu disebut oleh Allah Subhanahu taala ya. Okey, dari sudut lain kita dapat mengetahui bahawa ketaatan yang diberikan oleh malaikat itu adalah satu perkara yang terjadi secara automatik. Memang dia dilahirkan macam tu. Taat. Sebab tu dia tak mulia macam kita. Kita ni kalau kita nak buat ibadat kena paksa diri dah. Kena paksa. Ni nak main mengaji kena paksa tak? Mula-mula paksa lama-lama seronok lah. Betul tak? Mula-mula paksa lama-lama seronok. Seronok, tak main rasa tak puas. Tak main rasa tak lengkap. Rindu nak main kelas. Sebab apa? Itu anugerah yang Allah bagi dekat kita. Mula-mula kita kena paksa diri kita dulu. Nak buat ketaatan, nak semayang kena paksa, nak tutup aurat kena paksa, nak puasa kena paksa, nak bangkit malam kena paksa, nak baca Quran kena paksa, nak main mengaji kena paksa. Lama-lama paksaan itu jadi sebati dalam diri kita dan jadi satu kebiasaan dan satu benda yang kita rindu. Kita tak boleh biar tak main mengaji ni. Kita kena mengaji juga. Kalau orang yang dekat live pun sama. Depa tak buka live ni pun rasa tak lengkap. Depa kena buka live juga sebab depa tahu dah kelas Isnin Selasa ni ada kelas, maka depa kena buka live juga. Dia rasa tak buka live tak boleh ni. Itu cara depa yang duduk jauh. Cara kita yang duduk dekat ni tak main rasa tak boleh. Jadi maknanya itu bezanya malaikat ni dia buat baik memang tak dipaksa. Dah semula jadi diri dia untuk dah taat. Macam kita nak buat
kena paksa nak buat maksiat pun tahan tak mau buat. Nak maksiat tu apa dia? Antum faham pasal maksiat? Malaikat buat maksiat dah? Tak. Manusia buat maksiat dah? Ini dah harga pula no. Hari apa tu kan tak minum air langsung. Betul lah aircon tak jalan. Kelas online lagi terbaik Ustazah. Dia lepas duduk. Betul Ustazah, saya tunggu Isnin Selasa wajibkan diri belajar. Alhamdulillah antum dah istiqamah betul-betul. Rasa rugi kalau terlepas cover Ustazah yang soleha kat Sabarah Eda, dia kalau terlepas dia mesej kat saya, Ustazah awak tak ada 2-3 hari ni, dulu ada sekali kita tak boleh buat kan sebab kita tak ada line kan. Dah biasa dah dia kata tak boleh kalau tak dengar Ustazah bercakap kalau hari Isnin Selasa. Okey, saya bagi tahu apa maksud maksiat tu. Antum faham tak maksiat tu dia? Apa tu maksiat? Kau bawa perempuan masuk bilik hotel maksiat? Perkara yang dilarang tu. Siapa larang tu? Allah larang tu. Maksiat tu derhaka. Antum jangan ingat orang hak buat zina tu maksiat. Kita ni tak buat maksiat no, depa buat maksiat. Ampo jangan buat maksiat. Benda derhaka semua maksiat. Tinggal sembahyang maksiat. Ngata orang maksiat tak? Maksiat dah. Tapi dia nampak hak zina tu lagi maksiat pada hak dia mengata orang. Antum mengata orang lagi dahsyat pada zina tu. Dia zina bukan nak kata zina tu lagi bagus pula. Bukan, zina tu pun dah buat dosa dah sebenarnya. Zina tu dia buat dosa dia dengan Allah. Kita yang mengata kat dia zina tu lagi dahsyat pada orang buat zina tu. Ada orang. Lah ni kan pasal kazaf, isu kazaf tu kan. Saya mengaji syariah. Tak mengaji tak tahu, mengaji baru tahu. Antum boleh tuduh orang tu zina dengan syarat antum nampak benang masuk lubang jarum. Baru antum boleh abang kata dia zina. Kita kata ada orang tu anak jiran kita bawa lah boyfriend. Dapat pegang-pegang tangan lah. Lepas tu dia pun masuk dalam rumah. Antum tak boleh tahu kata kat dia zina. Balik pergi cerita. Weh, ada cerita baru. Cerita babi jarum. Cerita baru. Apa yang cerita baru panjang-panjang punya baru tu? Bukan. Anak Pak Mat tu dia bawa perempuan masuk bilik. Dia cerita dah. Bukan zina lagi, dia bawa masuk bilik. Kita yang nampak kena diam. Kalau tidak, kita dihukum pula berdosa sebab kita bawa cerita orang tu. Zina weh, dia berzina weh. Buat maksiat weh, Yang kita maksiat dah. Dia tak tahu maksud maksiat. Dia mengumpat tu maksiat dah. Maksiat. Takut yang tuduh-tuduh orang tu yang nampak macam pandai agama. Ya. Kita tak boleh tuduh antum. Kalau ikut syariah, kalau ikut hukum hakam, kita diadili oleh Allah sebagai orang yang melakukan satu dosa pula menuduh orang zina. Jangan pandai. Kita nampak kan, nampak aja orang tu pegang tangan. Contohlah anak siapa tak kisahlah, sebab kita pun tak tahu anak kita apa jadi di belakang kita dah. Kita boleh rasa dah anak kita selamat ni. Kita mak dia main mengaji, anak bagus ke? Kita boleh jamin tak? Kita doa betul tak? Kita doa supaya anak kita jagalah hati, jagalah nama kita, jaga diri dia, jaga semua. Tapi kita tak tahu untuk bagi jaminan apa jadi ke anak, cucu, cicit kita. Jadi sekarang ni bila kita nampak anak orang balik sengap terus. Sengap terus. Kita pula buka satu grup pula. Grup taman. Mak dia tak ada dalam tu. Ui, belak semua. Belak semua. Jadi apa maksud? Maksudnya apa maksud maksiat tadi? Bestnya kuliah Ustazah mata tak antuk, tapi hampa kena tahan tu je. Saya kadang-kadang suara dia derai. Saya cukup risau lah. Kita kan sejak kita masuk TikTok ni, dia pun suka sangat lah mengandaikan kita ni mengajak cara marah-marah. Dia kata siapa yang nak pergi dengar dia cakap tu punya duk marah-marah, dia kata. Ramai je ramai. Saya kita tunjuk muka mereka.
Dia kata mengajak macam tu, dia bukan apa, dia takut orang tak pergi kat dia. Dia kata kat saya. Lepas tu bila saya duduk bagi hukum hakam, dia kata bukan apa, dia takut orang tak pergi mengaji kat dia. Dah, dia jadi haru semua. Maksiat semua nampak ni. Dia buat maksiat, dia tuduh. Tu buat maksiat tu tuduh orang. Jangan duk tuduh orang. Depa kata orang tak ramai, berlampau orang duk mai. Berlampau orang duk mai. Buat bengkel solat tak ada lah 10 orang. Tak pasal depa kata cakap darah orang tak mai. Berlampau depa duk mai. 9 tahun dah buat bengkel solat, tak pernah apa ni 10 orang insya-Allah. Allah bagi. Nah abang kata dia tak kenal maka tak cinta. Dia tak kenal maka tak cinta. Kita doa kat dia mudah-mudahan dia mai mengaji baru dia cinta lah kot. Amin. Tak marah Okey, apa dia kata nak? Dengar sini. Apa kena nama tak sat ni? Maksiat artinya derhaka. Apa saja bentuk derhaka adalah maksiat. Antara ni buat maksiat apa? Tapi kalau maksiat orang dengar maksiat diri tak tahu lah. Cikgu Latifah kata tak tahu lah, tak berani nak mengaku. Tapi kalau maksiat orang, tu bunuh orang tu, bunuh. Dia dekar anak dia, lepas tu dia ketuk kepala sampai bengkok kepala budak tu. Lepas tu dia tikam bini dia. Dia boleh senarai tu dosa orang tu. Isak dadah bakar rumah. Pasal dah kan dia bakar rumah. Umur 40 tahun. Dia tu isak dadah. Tengok aku duk mengata korang. Ni cerita dalam ni. Bukan cerita anak pak-pak hujung kampung. Ni memang cerita dalam hak mereka duk habang lah. Dia macam ni, dia penagih dadah, umur 40 tahun. Dia duduk ni, duduk mengancam mak pak dia. Mak pak dia takut jadi keluar pergi rumah adik ke kakak dia 3 meter daripada rumah pak dia tu. Duduk di rumah adik dia tu lah, macam tu lah. Jadi pak tu hari Jumaat nak balik pergi semayang Jumaat, nak singgah pergi tengok rumah lah dan nak tengok anak tu sama mak. Anak 40 tahun dah. Lepas tu dia kata sementara nak singgah tu, singgah minum air. Tak sampai rumah lagi. Singgah minum air, anak tu mai. Anak yang si dadah tak sat tu mai. Mai dia kata nak duit. Pak dia pun bagilah duit. Pasal dia ni memang dah ganas dah. Mak dia pun takut. Bagi duit dia abang, bakar rumah dah dia kata. Pak dia ingat melawak ah. Lepas tu pi lah tengok. Pak dia kata bakar apa. Dia diam tak cakap apa, dia pi. Dia balik rumah hangus satu rumah. Kamu kata saya cerita berita tu. Pengetahuan. Faham tak? Jadi makna kata apa? Jangan duk ingat maksiat tu maksiat orang duk bawa perempuan zina dalam hotel. Jangan. Apa saja bentuk kederhakaan adalah maksiat. Oleh sebab itu, yang dinamakan keutamaan bagi malaikat adalah dalam hal ketaatan dan meninggalkan maksiat. Itu dia malaikat, sifat dia apa dia? Buat ketaatan, tinggal maksiat. Tinggal maksiat. Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Sama seperti denyutan jantung, darah yang mengalir, denyutan paru-paru ketika bernafas, itulah malaikat tak saat ni sama naik dengan ketaatan dia tu. Macam mana darah tu mengalir, macam itulah ketaatan dia. Macam mana denyutan jantung, macam itulah ketaatan dia. Jadi benda tu tak dipaksa, tak disuruh, naturally macam tu. Nampak gitu? Naturally. Tambah pula li tu belakang tu. Bagi sedap sikit kan? Dulu cakap pandai orang putih, tapi sejak dah tak pi. tak jumpa orang putih. Dulu duduk Scotland, US, cakap orang putih bukan main fluent. Sejak duduk mengaji ni hilang pi dah tu. Dia kena ain. Dia kena sad. Tak ada dah hanu, tak ada hilang pi dah. Back pi hilang pi. Okey. Di sinilah terletaknya perbezaan yang jelas bahawa manusia lebih mulia daripada malaikat kerana malaikat melakukan ketaatan tu sama je dengan diri dia. Dia macam tu je. Tabiat malaikat. Apa tabiat malaikat? Malaikat akan berbakti kepada Allah. Malaikat adalah berbakti kepada Allah, tunduk dan patuh kepada kekuasaan dan keagungannya, melaksanakan semua perintahnya dan turut mengatur keadaan alam dan dengan mengikuti kehendak Allah SWT
Jadi Allah mengatur dan mentadbir kerajaannya dengan menggunakan tenaga malaikat, sedangkan malaikat itu tidak kuasa melakukan sesuatu yang timbul daripada kemahuannya. Makanya malaikat ini dia melakukan kerjanya dengan datangnya perintah daripada Allah SWT. Contohnya malaikat apa yang mencabut nyawa? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Teng teng teng. Seluruh tubuh akan menggigir, sekujur badan dan kedinginan. Lagi apa dia? Tiada, betul lagu ni takut tau. Lagu ni takut kalau Hayati tau. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Jika, dia memang dua kali, saya tak boleh sekali. Jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalah ada amal di dunia, itulah pembela kita. Siapa yang ambil nyawa? Hak tu kan abang pun. Malaikat Israel ni bukan, ada yang kata tak ada nama. Ada yang kata malaikat malaikat maut. Malaikat maut ni atas dunia ni memang kita tak nampak. Dekat akhirat nampak semua. Apa nak tengok semua nampak. Malaikat maut. Dia nampak kita. Malaikat maut dia ambil nyawa, dia bukan mematikan. Juga dia ambil. Siapa yang mematikan? Allah rububiyah. Tauhid rububiyah, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki. Tauhid rububiyah. Tapi malaikat Israel mencabut nyawa. Masya-Allah. Tu dia selagu dah. Kat belakang tu macam ni Allah takut ya. Dia gelak tak tahu jumpa semua malaikat Israel balik lagi. Bukan kita tahu. Lah bacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Okey, boleh baca lagi. Boleh baca tak mati kira ni. Betul 7 kali je. 7 kali maghrib, 7 kali isyak, 7 kali subuh. Zuhur dengan asar sekali. Antum baca yang tu, kalau antum boleh baca hari tu tak mati lagi hari tu. Boleh baca lagi no? Baca tak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Siapa yang tak baca aku tak tahu. Boleh baca. Alhamdulillah boleh baca. Siapa yang nak mati? Siapa yang tak mau mati? Sebab itulah dia rahsiakan tarikh kematian. Kerana apa? Kalau tanya siapa yang nak mati, semua tak mau. Pasal kita cinta dunia. Kita sayang ni dunia ni. Padahal dunia ni bukan suruh duduk lama. Saja. Ayat berapa Ustazah? Okey, ayat surah Taubah ayat apa? Last sekali ya. Bukan. Berapa? Ayat 2 terakhir bawah surah At-Taubah. Surah At-Taubah 2 terakhir yang bawah 2 terakhir surah At-Taubah. Buka hafal. Apa kelebihan surah ni? Banyak kelebihan dia. Berapa kali Ustazah? Okey, subuh, maghrib dengan isyak 7 kali. Kalau zuhur dengan asar sekali-sekali je. Kelebihan banyak. Kelebihan dia, kalau kita ada masalah, Allah mudahkan urusan. Allah akan tolong kita. 128, 129 tu sahabat dah tolong. 128, 129. Antum kena hafal. Dah hafal Ustazah? Alhamdulillah.
Okey. Dah habis dah nak? Okey, sikit lagi nak. Malaikat tu tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka juga tetap melakukan segala yang diperintahkannya. Kamu kena yakin bahawa dalam majlis ilmu memang ada banyak malaikat. Tapi bukan malaikat maut lah. Kecuali ada seorang anak mati tahun ni lah, memang dia mai lah. Tapi malaikat maut pun memang sehari 70 kali dia mai ziarah kita. 70 kali dia mai ziarah kita. Ni tengok betul-betul mata kita ni. Kalau kita duduk sejam ni dah berapa kali dah dia mai ni. Tak tahulah. Alhamdulillah. So kita sambung lagi. Ni berapa bulan? 3 bulan 10 2024 tak tahu dah hidup lagi kita ya. Sebab kita pun tak tahu. Sekarang ni kita banyak buat amal dan simpan. Dan jangan risau kalau kita buat amal tak ada siapa tahu, kerana ada raqibun atidun yang mencatat. So kelas Fardhu Ain minggu depan pula ya, Isnin Selasa pukul 5.30 petang. Tapi kalau TikTok Ustazah ada banyak kelas-kelas Al-Quran, kelas Al-Quran. Okey, bagi yang siapa yang nak ikut bengkel solat Ustazah di Shah Alam, dekat mana? Dekat Marti Hotel. Dekat Marti Hotel 25 hari bulan November. 25 hari bulan November. Tengok nombor Ustazah dekat profil. Save nombor. Dengar betul-betul ni, save. Jangan tekan link tu, memang tak boleh tekan. Antum save daripada antum WhatsApp Ustazah. WhatsApp. Untuk page memang banyak Ustazah punya iklan kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya pesan satu lagi sebelum saya nak habiskan. Setiap kali kita buat amal ibadat, hari ni kan amal ibadat, antum niat apa tu yang nak niat? Tu niat. Sebab bila kita buat amal ibadat, baru kita susuli dengan doa, insya-Allah doa tu mustajab. Tu niat. Mati dalam iman, mati dalam Islam, mati syahid, wa akhirat husnul khatimah. Lihatlah kami iman dan takwa dunia dan akhirat. Semoga bertambah ilmu setiap hari, insya-Allah bertambah ilmu yang berkat, dan semoga menjadi bekalan di atas dunia untuk kita kutip buahnya di akhirat nanti. Semoga semuanya menjadi ahli syurga, berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin. Okey, so kita selesai takat ni saja. Saat kita nak tengok kawan-kawan kita macam biasalah. Kita nak bye-bye lah. Bye-bye. Allah macam budak-budak pula. Bye-bye. Bye-bye. Oh, Nek dia kena senyum. Okey. Nek tinggi sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Okey, satu lagi. Satu lagi. Salam. Lebih besar jaga. Tudung. Dia suka tangkat. Okey. Alhamdulillah. Duduk lambai. Oh, mereka pun duduk lambai juga. Okey, alhamdulillah. Nazatun Naina kata dia duduk lambai. Tempat jatuh lagi dia kenang kan. Pernah mai masjid Taman Belian, mestilah tempat ilmu, mestilah rindu kan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.